Okay, Assalamualaikum. Ini adalah video yang ketiga. Video yang ketiga ni, insyaAllah video ni 3 saja. Ini adalah yang terakhir. Video yang ketiga ni kita akan bincang tentang al-athar, kesan-kesan daripada as-sidqu wal amanah itu. Dua kesan ya. Satu al-atharu lil fardi dan yang kedua ialah al-atharu lil mujtama'. Baik. Walaupun begitu, walaupun kita bincangkan tentang tajuk as-sidqu wal amanah, tetapi al-atharu lil fardi wal mujtama' ini kita boleh gunakan kepada pelbagai tajuk yang lain, asalkan tajuk tu tajuk yang positif, perkara yang positif dibincangkan, maka kita boleh ambil ayat ini. Jadi video ustazah ni walaupun mengajar tajuk as-sidqu wal amanah, dia macam serampang dua mata. Satu, kita bincang tajuk as-sidqu wal amanah, satu lagi kita boleh applykan ayat-ayat dia ni kepada tajuk-tajuk yang lain yang sinonim lah, yang lebih kurang dengan as-sidqu wal amanah. Mungkin kita akan dapat tajuk as-sabru, kita akan dapat tajuk akhlak-akhlak yang lain lah. Jadi kita boleh gunakan ayat kesan dia kepada individu, al-atharu lil fardi, kemudian kita akan bincang kesan kepada al-atharu lil mujtama', kesan kepada masyarakat. Baik, awalan kita akan nunaqish hawla al-athar min as-sidqi wal amanah lil fardi. Untuk individu, apakah yang akan jadi? Okay, ni kita buat ayat Melayu kita lah, kita koyak, kita pun buat ayat Melayu, keluarlah ayat macam ni. Inilah biasa yang kita buat. Okay, satu, ayatnya benar dan jujur akan melahirkan jiwa dan hati yang tenang, aman, harmoni dan bahagia. Di samping itu, orang lain akan menyukai dan menyayangi dan suka bersahabat, suka berkawan dengan kita apabila kita adalah orang yang benar dan jujur. Dalam masa yang sama, kita juga suka kepada orang yang benar dan jujur. Sebaliknya, jika kita penipu dan pengkhianat, kita tidak akan mendapat kasih sayang dan kepercayaan dari orang di sekeliling kita. Kesimpulannya, biasa di akhir perbincangan kita buat kesimpulan sikit. Kesimpulannya, janganlah menipu dan melakukan khianat kepada orang lain dan sentiasa istiqamah dengan kebenaran dan kejujuran. Jadi inilah ayat-ayat yang biasanya kita buat tentang individu. Mestilah akhlak yang baik tu akan melahirkan individu yang baik kan? Okay, jadi bila kita nak buat ayat-ayat macam ni, macam mana cara nak buat ni? Okay? Kita pergi satu persatu ayatnya, nombor 1 sampai nombor 5. Okey, kesan kepada individu. Ayat yang pertama, benar dan jujur akan melahirkan jiwa dan hati yang tenang, aman, harmoni dan bahagia. Okey. Ayatnya ialah benar dan jujur as-sidqu wal amanah. Tapi nanti kalau kita dapat tajuk as-sabru, sabar pun kita boleh guna ayat ni. Okey, as-sidqu wal amanah saufa yuwallidu, akan melahirkan an-nafsa wal qalbal mutma'inna wal hani'a was sa'id. Okey, as-sidqu wal amanah ni dia akan melahirkan jiwa. Okay, yang Melayunya melahirkan jiwa. Saufa yuwalidun nafsa. An-nafsa maksudnya jiwa. Wal qalb, hati. Yang tenang, al-mutmain, yang tenang. Aman, al-hani, yang tenang, yang cool. Was-sa'id, dan bahagia. Okay, jadi kita baca sekali lagi. As-sidqu wal amanah saufa yuwallidu an-nafsa wal qalbal mutma'inna wal hani'a was sa'id. Kalau kita dapat tajuk as-sabru, tajuk sabar. Okay, as-sabru saufa yuwallidu an-nafsa wal qalbal mutma'in wal hani was sa'id. Betul tak? Okey. Dan mungkin ada tajuk-tajuk yang lain macam tajuk ta'awun, tajuk tafahum, at-tarahum, tajuk macam kejiranan, macam daurul jiran, ya, tentang hidup berjiran, al-hayah al-jiwariyah, hidup berjiran. Jadi dia akan melahirkan jiwa yang tenang semua kan, bahagia. Okay, kita boleh gunalah ayat ni. Jadi kita ubah dekat as-sidqu wal amanah ni, kita ganti dengan tajuk positif lain yang kita dapat dalam soalan stam. Jadi masa dalam dewan nanti kita taklah buntu nak buat ayat. Okey, kita dah tahu dah macam mana bla 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 tajuk tu dia akan melahirkan jiwa dan hati yang tenang, aman, harmoni, bahagia. Jadi kita tahu dah an-nafs, hati tu an-nafs, al-qalb, jiwa tu an-nafs, al-qalb pun makna dia hati. Yang tenang, al-mutmain, al-hani, yang damai.
yang tenang juga, was-sa'id yang bahagia. Okay, jadi kita buatlah ayat as-sidq wal amanah sawfa yuwallidun nafsa wal qalba al mutmainnah wal hani'ah was-sa'id. Okay, itu ayat yang pertama. Okey, ayat yang kedua, kesan kepada individu, ayat yang kedua ialah di samping itu. Bila ayat yang kedua kan, jadi ayat kedua ni ada sambungan daripada ayat yang pertama, jadi kita berguna di samping itu. Di samping itu, orang lain akan menyukai dan menyayangi dan suka bersahabat dengan kita apabila kita adalah orang yang benar dan jujur. Okey, maknanya orang lain suka dah kalau kita benar. Nak buat ayat macam mana tu? Okey. Wa bijanibi dzalik, maksudnya di samping itu ni, ini perkataan biasa yang kita boleh guna dalam insya stam ya, jangan segan-segan nak guna wa bijanibi dzalik. Di samping itu, orang lain akan suka, akan sayang, akan nak berkawan dengan kita, nak bersahabat dengan kita. Macam mana? Wa bijanibi dzalik, orang lain al-akharun. Okay, dalam bahasa Arab orang lain tu al-akharun. Yuhibbuna, ya, yuhibbuna suka, sayang, wa yarghabuna dan sayang. Yuhibbuna, yarghabuna samalah. Sayang maksud dia suka. Wa yusahibunana, wa yusahibun maksudnya bersahabat dengan kita. Wa yusahibunana wa inna minas sadiqin wal umana, dan apabila kita ni minas sadiqin wal umana, di kalangan orang-orang yang benar dan jujur. Okay, kita baca sekali lagi. Wajibat wa bijanibi dzalik al-akharuna yuhibbuna wa yarghabuna wa yusahibunana wa inna minas sadiqin wal umana. Okey, ayat seterusnya yang ketiga, kesan kepada individu lagi dan dalam masa yang sama. Okey, bila tadi tu kan, tadi tu orang suka berkawan dengan kita dan dalam masa yang sama kita juga suka kepada orang yang benar dan jujur, betul tak? Okay, kita orang suka berkawan dengan orang yang jujur, kita pun suka berkawan dengan orang yang jujur. Jadi macam mana nak buat ayat tu? Macam mana buat ayat tu? Okey, wa fi nafsil waqt, dalam masa yang sama. Wa fi nafsil waqt, ini perkataan yang Ustazah suka guna bila mengarang. Wa fi nafsil waqti, dan dalam masa yang sama. Nahnu aidan, kita juga, nuhibbus sadiqin wal umana, kita juga suka kepada orang-orang yang benar dan jujur. Wa fi nafsil waqt nahnu aidan nuhibbus sadiqin wal umana. Okey, seterusnya kesan kepada individu seterusnya, apabila kita dah macam dah nak buat ayat apa ni, nak buat ayat apa ni, kita terbalikkan ayat tadi, ayat 1, 2, 3 tu kita terbalikkan buat in negative way. Kita buat dalam cara yang negatif pula, yang sebaliknya. Okey, sebaliknya jika kita menipu, kan tadi benar jujur kan, lawan dia menipu, yang jujur tu lawan dia mengkhianat. Okey, sebaliknya jika kita penipu dan pengkhianat, kita tidak akan mendapat kasih sayang dan kepercayaan dari orang lain di sekeliling kita. Betul tak? Betul kan? Sebaliknya, jika kita penipu dan pengkhianat, kita tidak akan mendapat kasih sayang dan kepercayaan dari orang lain di sekeliling kita. Okey, di sebaliknya. Sebaliknya tu ayat macam mana perkataan dia? Okey, wal aksu an dzalik. Itu maksudnya di sebaliknya. Okey, sebaliknya. Wal aksu an dzalik. Lau kunna minal kadhibin wal khainin. Lau kunna, kalaulah kita. Lau kunna, kalaulah kita. Jika kita, jikalau kita. Minal kadhibin, daripada orang-orang yang menipu. Wal khainin, daripada orang-orang yang mengkhianat. Fala nahsul, ya, fala nahsul alal hubbi wal raghbati wal thiqah. Kita tidak akan mendapat, fala nahsul, kita tak akan dapat al-hub, kasih sayang. Fala nahsul ala al-hub, kasih sayang, wal raghbah, kasih sayang, wal thiqah, dan kepercayaan, minal akharin, daripada orang lain, alladzina min hawlina, yang di sekeliling kita. Okey, baca sekali lagi. Wal aqsu an dhalik law kunna minal kadhibin wal khainin fala nahsul ala al hubbi wal raghbati wal thiqati minal akharin alladzina min hawlina. Baik.
Al-hub maksud dia ar-raghbah, sama saja. As-sadiq adalah orang yang benar. Al-kadhib lawan dia orang yang bohong. Al-amin orang yang jujur. Al-khain orang yang khianat. Jadi kita gunakan dalam kita membuat insya perkataan-perkataan ini. Bila dah cerita tentang as-sadiq, lepas tu kita cerita al-kadhib yang sebaliknya, ya. Okey. Kesan kepada individu yang kelima, yang akhir, ialah kesimpulannya, jangan menipu. Kalau kita suka orang yang jujur, orang pun suka kepada orang yang jujur, kesimpulannya janganlah menipu dan melakukan khianat kepada orang lain, dan sentiasalah istiqamah dengan kebenaran dan kejujuran. Ini adalah ayat penegasan di akhir perenggan. Jadi ayat kesimpulan penegasan ini kita buat. Kesimpulannya wal khulasah. Itu caranya. Wal khulasah, jangan menipu, la takdzib. Jangan kamu menipu, la takdzib. Wala takhun, dan jangan kamu khianat, ya. Dan jangan kamu khianat. Asalnya tahunu ada waw kan, tapi sebab la tu la cegah. La nahi, la cegah ni maksudnya jangan. Bila gitu waw tu dihazaf. Maka wala tahun, bukan wala tahunu, salah. Wala tahun, la takzib, jangan menipu. Wala tahun, jangan khianat al-akharin, orang lain. Wastaqim, wastaqim itu fi'al amar, dan tetap teguhlah, dan istiqamahlah, bisidqi wal amanah. Istaqim maknanya istiqamahlah kamu, bisidqi wal amanah. Okay, kesimpulannya jangan menipu dan melakukan khianat kepada orang lain, dan sentiasa istiqamah dengan kebenaran dan kejujuran. Wal khulasah la takdzib wa la takhun al-akharin wastaqim bis-sidqi wal amanah. Okey, siap ayat kita. Jadi khana tu fi'il madhi, khianat. Yakhunu fi'il mudhari', khianat. Mengkhianati orang lain, yakhunul akharin. Ini yang betul. Yang salah yakhunu ilal akharin. Kan bahasa Melayu kita tu mengkhianati kepada orang lain. Jadi kita buat ila. Kalau kita buat ila tu dalam bahasa Arab dia salah. Salah apa? Salah dari segi uslub. Sebab dalam uslub bahasa Arab yakhunul akharin, perkataan yakhunu fi'il tu terus kena dekat maf'ul bih al-akharin, ya. Jadi dia tidak ada ila. Tapi kalau kita buat juga ila, kita mana tahu dia salah kan? Tak apa. Cuma Ustazah nak bagi tahu inilah yang dikatakan uslubul Arabi, ya. Uslub mengarang dalam bahasa Arab. Kita tak salah dari segi nahwu, kita salah dari segi uslub. Okey. Jadi uslub ni kita akan boleh tingkatkan, kita akan boleh kuasai apabila kita dah lama belajar bahasa Arab, kita dah mahir nanti, dia dengan sendiri kita macam perasan lah, oh macam ni salah, macam ni betul uslub dia. InsyaAllah saya doakan semua orang akan faham uslubul Arabi nanti. Kalau kita serius betul-betul istiqamah nak belajar bahasa Arab, insyaAllah kita akan dapat kuasai. Okey, seterusnya kita akan baca karangan yang penuh dalam satu perenggan, Al-atharu lil fardi. Okay, kesan-kesan as-sidq wal amanah bagi individu. Okay, ini adalah, ni Ustazah dah ingatkan, ini adalah cara buat ayat untuk individu. Kesan baik, kesan daripada akhlak yang baik ni kepada individu. Jadi ayat ni nanti kamu boleh tiru sekiranya mendapat tajuk-tajuk akhlak yang lain, ya, ataupun tajuk-tajuk lain yang positif, kamu boleh gunakan ayat ni. Okey, kita baca sekali lagi. Al-atharu lil fardi. As-sidqu wal amanatu sawfa yuwallidu an-nafsa wal qalba al-mutma'inna wal hani'a was sa'id. Wa bijanibi dhalik al-akharuna yuhibbuna wa yarghabuna wa yusahibunana wa inna min as-sadiqin wal umana wa fi nafsi al-waqt نحن أيضا نحب الصادقين والأمناء والعكس عن ذلك لو كنا من الكاذبين والخائنين فلا نحصل على الحب والرغبة والثقة من الآخرين الذين من حولنا. والخلاصة لا تكذب ولا تخن الآخرين واستقم على الصدق والأمانة. Baik, sekarang kita akan masuk kepada al-atharu lil mujtama', kesan-kesan as-sidq wal amanah dalam masyarakat.
macam mana apabila orang-orang dalam masyarakat tu ataupun ahli masyarakat tu mempunyai sifat as-sidq wal amanah, apa kesan-kesan yang akan diterima oleh masyarakat itu. Nanti kita tengok satu persatu, kita senaraikan kesan-kesannya. Okey, yang pada ketika ini Ustazah nak para pelajar semua perhatikan cara Ustazah buat ayat untuk dalam insya' stam ni, sebab ayat ni dia menceritakan kesan yang akan berlaku dalam masyarakat dari sesuatu tajuk yang positif. Sebab dalam insya' stam ni biasanya kita akan ada banyak sangat tajuk-tajuk yang merupakan sifat ataupun sikap ataupun tindakan yang positif yang sepatutnya kita buat. Macam membaca ataupun kerjasama, tolak ansur dalam masyarakat. Mungkin kita akan dapat tajuk ta'awun kan. Jadi lebih kurang macam tu. Jadi kesan kepada masyarakat tu kita dah sedia dah ayat daripada sekarang. Kita dah tahu macam mana masyarakat tu akan terima impact, akan terima kesan baik daripada sesuatu perkara yang baik. Baik, kalau kita nak buat ini adalah teknik kita menulis ayat-ayat yang penting dalam insya' stam, ayat yang menceritakan kesan yang akan berlaku dalam masyarakat dari sesuatu tajuk insya' yang positif. Okey, contoh ayat yang kita nak buat ialah sifat benar yang jujur, sifat benar dan jujur boleh membawa kepada wujudnya masyarakat yang berkasih sayang. Betul tak? Betul kan? Sifat benar dan jujur boleh membawa kepada wujudnya masyarakat yang berkasih sayang. Ustazah garis sifat benar dan jujur tu sebab nanti kalau kita dapat tajuk lain, misalnya kita dapat tajuk menghormati jiran, ihtiramul jiran. Jadi kita boleh buat menghormati jiran boleh membawa kepada wujudnya masyarakat yang berkasih sayang. Betul tak? Betul kan? Jadi kita boleh guna ayat ni. Ayat ni kita boleh recycle bila kita dah tahu cara nak tulis dia. Okey, sifat benar dan jujur boleh membawa kepada wujudnya masyarakat yang berkasih sayang. Akan wujud keamanan, kesejahteraan, keharmonian, keselamatan dan perpaduan dalam masyarakat apabila anggotanya benar dan jujur. Okey, kalau dapat tajuk lain kita akan buatlah apabila anggotanya menghormati jiran. Kalau tajuk menghormati jiran, faham kan maksud Ustazah? Okey, maka wajiblah kepada kita untuk sentiasa bersifat benar dan jujur. Kalau tajuk menghormati jiran, maka wajiblah kepada kita sentiasa menghormati jiran. Okey, oleh itu, ayolah sama-sama kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan dan benar dan jujur dalam kata-kata dan tindakan. Jadi dalam karangan kita boleh buat doa ke Ustazah? Boleh. Dalam karangan kita boleh buat doa dekat situ. Ya Allah, berikanlah kita ni iman, benar, jujur dalam kata-kata, dalam niat, dalam tindakan. Gitu. Okey, jadi kita nak pergi tengok ayat Arab ni macam mana. Okey, satu. Sifat benar dan jujur boleh membawa kepada wujudnya masyarakat yang berkasih sayang dan bertolak ansur. As-sidqu wal amanah. Tadi kan tajuk kita kan? As-sidqu wal amanah. Boleh membawa kepada wujudnya. Boleh membawa maksudnya saufa yu'addi. Saufa yu'addi. Adda yu'addi. Boleh membawa kepada, boleh menunjukkan kepada al-mujtama'. Boleh membawa kepada al-mujtama'. Masyarakat al-mutahabbina wal-muta'awinin. Daripada al-hubbu dan ta'awun. Ya? Jadi masyarakat orang-orang yang berkasih sayang al-mutahabbina. Orang-orang yang berta'awun, yang bekerjasama, yang bertolak ansur al-muta'awin. Kalau jamak al-muta'awinin. Okey. Jadi as-sidqu wal amanah sawfa yu'addi ila al-mujtama' al-mutahabbina wal muta'awinina. Okey, sifat benar dan jujur boleh membawa kepada wujudnya masyarakat yang berkasih sayang dan bertolak ansur. Ta'awun tu bertolak ansur. As-sidqu wal amanah sawfa yu'addi ila al-mujtama' al-mutahabbina wal muta'awinin. Baik, ayat yang kedua, akan wujud keamanan, kesejahteraan, keharmonian, keselamatan, perpaduan dalam masyarakat. Macam mana perkataan ni semua dalam bahasa Arab ni? Saya tak tahu Ustazah. Okey, nanti Ustazah bagi satu persatu. Sebab kita nak buat ayat masyarakat ni mestilah benda yang baik akan menjadikan masyarakat tu baik lah. Baik masyarakat tu macam mana? Mestilah aman, sejahtera, harmoni, selamat, bersatu padu.
Okey, akan wujud keamanan, kesejahteraan, keharmonian, keselamatan dan perpaduan dalam masyarakat apabila anggotanya benar dan jujur. Maka wajiblah kepada kita untuk sentiasa bersifat benar dan jujur. Okey, akan wujud keamanan saufa yujad. Akan wujud saufa yujad. Saufa yujad al-amnu, keamanan, wal istiqrar, kesejahteraan, والتضامن, tadamunnya apa? Perpaduan, fil mujtama, dalam masyarakat. Alladhi a'dha'uhu, yang anggotanya minas sadiqin wal umana, yang anggotanya daripada kalangan orang-orang yang benar dan jujur. Famin wajibina ala dawami bisidqi wal amanah. Famin wajibina, maka wajiblah kepada kita guna perkataan famin wajibina ala dawam, ya, sentiasa, maksudnya sentiasa, ala dawami bisidqi wal amanah. Sekali lagi kita baca, sawfa yujad al-amn wal istiqrar wal tadamun fil mujtama' alladhi a'dha'uhu min as-sadiqin wal umana famin wajibina ala dawami bisidqi wal amanah. Baik, ayat lain lagi, kita nak berdoa. Oleh itu, ayolah sama-sama kita berdoa. Kita ajak pembaca. Bila kita menulis, kita boleh ajak pembaca. Oleh itu, ayolah sama-sama kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan dan benar dan jujur dalam niat, dalam kata-kata, dalam tindakan. Okey, maksudnya di sini, oleh itu, apa perkataan yang kita boleh guna dalam bahasa Arab menunjukkan oleh itu, oleh sebab itu. Wa ala hadha sabab, wa ala hadha sabab. Ayuhlah, apa maksud ayuhlah? Ayuhlah senang je. Hayya, 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 hayya tu jom, ayo. Hayya nada'u, kita sama-sama berdoa. Allahumma a'tina, ya Allah berikanlah kami. Allahumma a'tina, ya Allah berikanlah kami al-iman, keimanan, was-sidq, ya, was-sidq, kebenaran, wal amanah, jujur, fin niyah, dalam niat, wal kalam, dalam kata-kata, wal a'mal, dalam tindakan, perbuatan. Okay, kita baca sekali lagi. Wa ala hadha sabab hayya nad'u Allahumma atina al-iman was-sidq wal amanah fin niyyati wal kalami wal a'mal. Okey, untuk masyarakat, negara, ummah, ini adalah lafaz-lafaz yang biasa digunakan dalam soalan stam untuk menunjukkan bahawa sesuatu perkara yang positif itu akan memberi impact, memberi kesan yang positif kepada al-ummah, al-bilad, al-mujtama'. Okey, keamanan apa? Keamanan untuk negara. Apa dia? Al-amnu, kesejahteraan, al-istiqrar, keselamatan, as-salamah, pembangunan, at-tatawur, kemajuan, at-taqaddum, kebangkitan negara, kebangkitan ummah, an-nahdah, an-nahdah. Baik. Jadi kita gunakan perkataan-perkataan ini, al-amnu, al-istiqrar, salamah, at-tatawur, at-taqaddum, wal-nahdah dalam karangan kita, ya. Baik. Ini kita nak buat ayat yang mudah-mudah. As-sidqu wal amanah muhimun jiddan. Okay, modal kita muhimun jiddan lah. Benda tu muhim. Benda tu penting. Li'ijadi, untuk mewujudkan. Untuk mewujudkan al-amn wal istiqrar ni, kita nak guna perkataan aman je lah. Aman, sejahtera, harmoni, bangkit, maju, semua tu kan. Jadi contoh kita nak gunakan perkataan tu dalam ayat yang simple-simple ni. As-sidqu wal amanah muhimun jiddan. Benar dan jujur tu muhimun jiddan, sangat penting. Li'ijadi, untuk mewujudkan, untuk mengadakan, untuk mewujudkan al-amn, al-amni wal istiqrari was salamati wat tatawuri wat taqaddumi wal nahdati lil mujtama' wali ummah wad daulah, ya. Untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, keselamatan, kemajuan, pembangunan, kemajuan dan kebangkitan pada masyarakat. Itu cara kita nak guna perkataan-perkataan tu. Okey. Lagi kesan kepada masyarakatnya ialah
Ini ayat mudah kita nak buat. Satu, kesan sifat benar dan jujur boleh kita lihat dengan jelas dalam masyarakat. Ini biasa kita nak buat ayat. Macam mana kita nak buat ayat ni? Kesan sifat benar dan jujur tu boleh kita lihat dengan jelas dalam masyarakat. Okay, yang kedua, sebagai contohnya, seorang peniaga yang benar dan jujur tidak akan menipu pembelinya. Ni biasalah kita nak buat ayat kan, fenomena biasa orang meniaga. Seorang peniaga yang benar dan jujur tidak akan menipu pembelinya tentang barangan yang dijual. Dia tidak akan menjual barang yang rosak dan tak akan menjual barang yang, dan dia hanya akan menjual barang yang baik. Okay, macam mana kita nak buat ayat ni? Jika masyarakat mempunyai peniaga-peniaga jujur seperti ini, maka anggota masyarakat akan hidup dengan aman, dengan selamat, dengan sejahtera. Okey, yang keempat, jika sesetengah anggota masyarakat menipu dan mengkhianati sesetengah yang lain, maka jadilah masyarakat dalam masyarakat tu perbalahan, perpecahan, permusuhan, pengkhianatan yang boleh membawa kepada kemunduran. Baik, tadi kita guna ayat kemajuan, kan, kebangkitan, pembangunan dalam masyarakat. Kita buat ayat yang terbalik pula. Bila anggota masyarakat tu saling menipu, saling mengkhianati, maka apa yang akan berlaku? Berlaku yang sebaliknya lah, iaitu akan berlaku perbalahan, perpecahan, permusuhan, pengkhianatan yang semuanya akan membawa kepada kemunduran. Tadi kemajuan kan, ni sekarang kemunduran pula. Itu maksud Ustazah, kita buat karangan ni satu yang positive way, satu yang negative way. Kita terbalikkan karangan tu. Okey, yang kelima kita punya kesimpulan. Oleh itu, jomlah sama-sama kita bersifat benar dan jujur kerana kesan baiknya tidak setakat diri kita saja. Malahan ia menjadikan masyarakat dan ummah hidup dalam keamanan, kesejahteraan dan perpaduan. Okey, satu, kesan benar dan jujur boleh kita lihat dengan jelas dalam masyarakat. Jelas tu apa? Jelas tu zahir. Zahir itu jelas. Okey, kesan sifat benar dan jujur. Al-atharu lil mujtama', al-atharu minas sidqi wal amanah, nastati'u, kita boleh, an-naraha, boleh melihatnya, zahiran, dengan jelas, fil mujtama', dalam masyarakat. Baik, ayat yang kedua sebagai contohnya jika peniaga kan. Seorang peniaga yang benar dan jujur, dia tidak akan menipu pembelinya tentang barangan yang dijual. Dia tidak akan menjual barangan yang rosak. Dia hanya akan menjual barangan yang baik. Okay, macam mana? Sebagai contohnya, aku nak bagi contoh sebab ni susah nak beritahu, nak pesan kepada kamu semua kalau buat karangan. Jangan lupa bagi contoh, barulah karangan tu mumtaz. Ya? Okey, kalau nak bagi contoh, sebutlah wa ala sabilil mithal. Sebagai contohnya, okey, seorang peniaga yang benar kan, at-tajir as-sadiq. Ya, at-tajir as-sadiq, senang je. Seorang peniaga at-tajiru as-sadiqu, yang benar. Wal amin, dan jujur. At-tajiru as-sadiqu wal amin tidak akan menipu. Akan saufa kan? Tidak akan menipu. Saufa la yukadzib. Saufa la yukadzib. Pembeli, al-mushtari, pembeli. Ishtara, beli, al-mushtari, pembeli. Tidak akan menipu. Saufa la yukadzibul mushtari, tentang barangan yang dijual. Fil mata'il mabi'. Tentang al-mata' tu barangan, al-mabi' yang dijual. Dia tidak akan menjual barang yang rosak. Wala yabi'u, dia tidak akan menjual kan. Wala yabi'u barang al-bada'i. Boleh guna al-mata' satu, yang seerti dengan al-mata' barang tu al-bada'i, barang juga. Wala yabi'u al-bada'i al-fasidah, yang rosak, yang dah teruk, tak jual. Wala yabi'u al-bada'i al-fasidah. Bal, guna perkataan bal, bahkan. Yabi'ul asya' al-jayyidah, dia akan menjual al-asya' al-jayyidah, sesuatu yang baik. Wa ala sabilil mithal, at-tajir as-sadiq wal aminu sawfa la yukadzibul mushtari fil mata'il mabi', wa la yabi'ul bada'i al-fasidah, bal yabi'ul asya' al-jayyidah. Baik. Perkataan membeli, ishtara fi'al madhi dia, yashtari fi'al mudhari'. Kalau pembeli, mushtari, sebab ia daripada ismul fa'il, pembeli, mushtari,
Mushtara ismul maf'ul dia. Mushtara ismul maf'ul untuk maksudnya barang yang dijual lah, sebab benda yang dijual kan maf'ul kan. Jadi ishtara, yashtari, mushtari, mushtara, barang yang dijual. Okey. Kesan kepada masyarakat. Jika masyarakat mempunyai peniaga yang jujur seperti ini, maka anggota masyarakat akan hidup dengan aman, selamat dan sejahtera. Okey, wa idza mawjud, mempunyai maksudnya wa idza mawjud, apabila ada at-tujjar as-sadiqin wal umana. At-tujjar jamak kepada tajir, peniaga mufradnya. At-tujjar peniaga-peniaga. Apabila wujudnya at-tujjar as-sadiqin wal umana, peniaga-peniaga yang benar dan jujur, fi mujtama'ina, dalam masyarakat kita, fasawfa ya'ishu a'dha'ul mujtama'. A'dha' tu anggota. Fasawfa maka akan ya'ishu hidup a'dha'ul mujtama', anggota masyarakat itu, fi amnin wa salamatin wa istiqrar. Jangan lupalah perkataan ni. Kalau mujtama' hidup selamat sejahtera semua, fi amnin wa salamatin wa istiqrar. Jangan lupa perkataan ni. Tolonglah. Okey. Ayat syarat ya. Okay, ni teknik menulis ayat insya. Selalulah gunakan ayat jumlah syartiyah ya. Maksudnya kita letak depan tu wa idza, apabila bla 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 bla, fa, ni kita sambung jawab dia, maka akan jadi gini. Okey. Wa idza gini gini gini, fa gitu gitu gitu. Ya, okey, contoh ayat kat bawah ni. Wa idza mawjudut tujar as-sadiqin wal umana fi mujtama'ina fasawfa ya'ishu a'dha'ul mujtama' fi amnin wa salamatin wa istiqrar. Okey, wa idza syarat dia, apabila wujudnya peniaga-peniaga yang benar dan jujur dalam masyarakat, fa, maka. Okey, jawabnya akan wujudlah, akan hiduplah masyarakat, anggota masyarakat tu fi amnin wa salamatin wa istiqrar. Okey, jadi Ustazah sangat menggalakkan kamu guna jumlah syartiyah dalam mengarang. Ya, jadi ini adalah satu teknik mengarang yang sangat baik, yang mungkin boleh membawa karangan kamu kepada karangan yang mumtaz, insya-Allah. Lagi, kesan kepada masyarakat lagi daripada as-sidq wal amanah ni, kita nombor ayat. Jika sesetengah anggota masyarakat menipu dan mengkhianati setengah-setengah yang lain, maksudnya kita terbalikkan ayat tu jadi negatif kan, maka jadilah dalam masyarakat tu perbalahan, perpecahan, permusuhan, pengkhianatan. Oh, banyaknya. Jadi perkataan-perkataan ni, apa dia ni? Saya nak bagilah ni yang boleh membawa kepada kemunduran negara. Apa dia kemunduran negara? Okey. Wa idza, jika setengah anggota masyarakat menipu, wa idza yukadzibu wa yakhunu ba'dhum ba'dha. Okey, ba'dhum setengah mereka, ba'dan kepada setengah yang lain. Wa idza yukadzibu wa yakhunu, apabila menipu, wa yakhunu mengkhianati setengah mereka pada setengah yang lain, fa, maka jawabnya akan jadilah fi dhalikal mujtama', dalam masyarakat itu. Tadi perbalahan kan, perbalahan as-sira', perbalahan, perpecahan wal ishtiqaq, permusuhan wal adawah, al-aduwu musuh, al-adawah permusuhan. Allati saufa tahmilu, yang boleh membawa, allati saufa tahmilu, yang boleh membawa ila takhallufil bilad, ila takhallufil bilad. Apa maksud kemunduran? Takhallufil bilad, takhallufil ummah, takhallufil mujtama', okay? Kepada kemunduran negara, kemunduran masyarakat. Kita baca sekali lagi. Wa idza yukadzibu wa yakhunu ba'duhum ba'dha fayakunu fi dhalikal mujtama' as-sira' wal ishtiqaq wal adawah allati sawfa tahmilu ila takhallufil bilad. Okey, kesimpulan kesan kepada masyarakat ni. Oleh itu, jom sama-sama kita bersifat benar dan jujur. Kerana kesan baiknya tidak setakat kepada diri kita sahaja. Malahan, ia menjadikan masyarakat dan ummah hidup dalam persefahaman, muafakat, hormat menghormati dan bersatu padu. Oleh kerana itu, wa min ajli dhalik, hayya ma'an, jom sama-sama. Senang sangat perkataannya, hayya ma'an, jom sama-sama. Nakunu minas sadiqin wal umana, kita menjadi orang-orang yang benar dan jujur. Lianna atharaha, kerana kesan-kesannya, laisat li anfusina faqat, tidak setakat
li anfusina, untuk diri kita faqat sahaja, bal bahkan lil mujtama' wal ummatil muslimin, bahkan untuk masyarakat dan umat Islam, bi annahum sawfa ya'ishu, bi'annahum sawfa ya'ishuna, ya, tambah ya'ishuna, tambah waw nunnya sebab bi'annahum kan. Bi'annahum sawfa ya'ishuna fit tafahum wat ta'awun wat tarahum wat tadamun. Kerana mereka akan hidup dalam tafahum, persefahaman, ta'awun, muafakat, tolak ansur, kerjasama, tarahum, hormat, menghormati, tadamun, bersatu padu. Okey, jadi kita baca yang sepenuhnya. الآثار من الصدق والأمانة للمجتمع. الآثار من الصدق والأمانة نستطيع أن نراها ظاهرا في المجتمع. وعلى سبيل المثال التاجر الصادق والأمين سوف لا يكذب المشتري في المتاع المبيع ولا يبيع البضائع الفاسدة، بل يبيع الأشياء الجيدة. وإذا موجود التجار الصادقين والأمناء في مجتمعنا فسوف يعيش أعضاء المجتمع في أمن وسلامة واستقرار. وإذا يكذب ويخون بعضهم بعضا فيكون في ذلك المجتمع الصراع والاشتقاق والعداوة التي سوف تحمل إلى تخلف البلاد. ومن أجل ذلك هيا معا نكون من الصادقين والأمناء، لأن آثارها ليست لأنفسنا فقط بل للمجتمع والأمة المسلمين، بأنهم سوف يعيشون في التفاهم والتعاون والتراحم والتضامن. Okey, alhamdulillah. Kita telah sampai ke alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung slide kita. Ya, dah selesai. Jadi saya berharap mudah-mudahan antum semua akan dilapangkan dada untuk menjawab soalan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Ustazah berharap Ustazah rajinlah untuk upload video di channel ini, dan kamu bolehlah share dengan kawan-kawan supaya insya-Allah semua daripada kamu akan mendapat manfaat, ya. Kalau boleh kamu, kalau boring sangat, share, tengok video ni bersama dengan kawan, dengar ramai-ramai, maka bolehlah bincang-bincang, ya. Ustazah doakan semua kamu akan menjadi orang yang berjaya. Allahumma ja'alna minal najihin والفائزين في هذا الامتحان في الدين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.